Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين رب العالمين. Kata pengarang Ba'dun Nasihin, وقال صلى الله عليه وسلم إذا قالت المرأة لزوجها ما رأيت منك خيرا قط فقد حبط عملها Kata musannif rahimahullah, dan telah bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul idza qalatil mar'atu, apabila telah berkata ia oleh seorang perempuan, li zawjiha, bagi suaminya, suami perempuan itu. Apa? Maqul qaul bagi qalat, ma ra'aitu minka, tidak melihatlah ia oleh aku, isteri tadi, minka, daripada engkau wahai suami, khairan, maf'ulun bih ra'aitu, akan kebaikan, qattu, sama sekali. Aku tak lihat apa benda hang buat baik kat aku, tak nampak pun. Ni bila dia cakap gini ni, dia cakap gini bila dia emosi. Tu dia cakap gini bila dia marah, dia cakap gini bila dia tak ada, dia tak fikir sebelum cakap. Macam ni, aku tak nampak hang bila masa hang buat baik kat aku. Tu. Faqad, maka dia punya jawab bagi idza syartiyah, jawab fa. Faqad hubita amaluha, maka sungguh telah dihapuskan akan amalannya, amalan perempuan tadi. Kalau kita nak bina fa'il, jadi Allah tu fa'il adalah habata Allahu amalaha. Tu kalau kita nak zuhir fa'il, kalau tak zuhir fa'il, hubita amaluha, dihapuskan, dihilangkan akan amalannya, akan amalan perempuan, yakni hapus pahala lah, bukan hapus diri amalan tu. Diri amalan tu dah buat dah, nak hapus apanya? Yang hapusnya ialah pahala. Hubita thawabu amaliha, dihapuskan pahala amalannya. Dia panggil hazah mudah lah, cakap hazah mudah. Amaluha ay thawabu amaliha, okey, pahala amalan. Itu konsekuensi ataupun akibat kepada perempuan yang berkata, aku tak nampak langsung hang buat baik apa kat aku ni. Tu bahaya cakap-cakap gitu. Jadi perempuan kena elok, isteri yang salihah tidak akan buat dan cakap sebegitu rupa. Walaupun tahap marah lagu mana pun, jangan sampai cakap lagu tu. Itu menyakiti hati suami satu, dan itu perkataan yang tidak bagus. Yakni idza ankarat, apabila mengingkarilah ia seorang perempuan isteri tadi,
Mengingkari apa? Maf'ulun bih muta'addi. Ma akan barang taqaddama lahu, yang telah terdahululah ia barang baginya, lahu lizauji, baginya, bagi suami tadi. Apa yang telah terdahulu tu? Bayan minal ihsani, daripada kebaikan. Tu dulu dia pernah buat baik dah, dia ingkar, seolah-olah tak buat baik langsung suami tu. Itu bahaya, tu berdosa, tak boleh cakap lagu tu. Tu bahkan kaedahnya ialah kenalah kita tengok akan kebaikan dia. Begitu juga suami, apabila marah, apabila tak puas hati, jangan kita nampak lekeh dia belakang. Salah banyak-banyak lekeh-lekeh dia tu, 99% lekehnya itu mesti ada 1% yang dia buat baik itu menyebabkan kita tak jadi marah. Yang 1% itulah yang menyebabkan kita tak jadi nak berbalah dengan dia. Umpamanya apa? Suami ingat, ni walaupun ngarut-ngarut mana pun, dia yang melahirkan anak kita susah payah lahir, maka tak jadi nak marah. Tu isteri pula ingat apa? Ingat suami yang kerja teruk-teruk, daripada lepas pukul 8 sampai pukul 6 petang baru balik setiap hari. Cuti pun hari Ahad contohnya, hari Ahad je, tu pun kalau cuti, kalau tak cuti setiap hari kerja. Ingat had tu kebaikan yang sudah, maka sekalian perkara buruk yang dia pernah buat terlupa, tergugur dengan sendiri di ingatan kita. Sebab apa kita marah lagu ni? Sebab kita tak ingat kebaikan tu jadi lagu tu. Tu fatujaza, jawab bagi idza ankarat, fatujaza, maka dibalaskan dia, kan perempuan tadi dhamir mustatir kembali kepada imra'atun, yakni fatajazallahu imra'atan, maka dihazaf Allah fa'il kerana maklum, maka dibina majhul, fatujaza, maka dibalaskan dia, kan perempuan tu balah ta'alluq ba bi ibtali amaliha, dengan membatalkan akan amalan perempuan tadi. Ibtal atas ibtal tu istiqaq, istiqaq sore daripada lafaz ibtal tu masdar bagi lafaz, istiqaq bagi lafaz mustaq dia, iaitu abtala yubtilu ibtalan. Okey, jadi ibtal tu mustaq, itu masdar, mustaq minhu dia abtala yubtilu ibtalan, istiqaq saghir. Idhafat masdar kepada maf'ulnya amaliha, yakni membatalkan akan amalannya, ataupun kita terjemah dengan dibatalkan amalan perempuan tadi. Tu apa makna membatalkan akan amalan? Yakni tafsiriyah, yakni bihirmani imra'atin as-sawaba, dengan diharamkan ataupun dengan mengharamkan akan perempuan tadi akan pahala. As-sawaba tu sebenarnya kalau kita buat nak buatkan jadi fa'il, jadi fi'il harama tu, kan? Sepatutnya as-sawaba tu maf'ul bih kedua. Tu adalah maf'ul bih utama. Yakni mengharamkan oleh Allah akan perempuan itu akan pahala. Maf'ul bih dua, muta'addi dua maf'ul. Jadi as-sawaba di sini maf'ul bih lah. Bihirmaniha idhafah kepada maf'ul bih. Tu mengharamkan pahala, yakni tak dapat pahala lah, tak dapat pahala, diharamkan pahala, illa melainkan. Tu illa melainkan, yakni tidak diharamkan pahala. Tu okey, tidak tidak illa tujaza lah. Illa melainkan, yakni tujaza, diberikan dia pahala tu, anta'uda, melainkan apabila bahawa kembali ia perempuan tadi, wa ta'tarifu ataf ta'uda mansub fathah, ta'tarifa pun mansub bil fathah, ma'tufu alaih, kena sama baris tu. Wa ta'tarifa i'tarafa ya'tarifu i'tirafan, dan mengakui ia perempuan tadi, ta'alluq ba pada ta'tarifu, bi ihsaniz zauji, dengan kebaikan suami tadi. Kena mengaku sampailah dia balik kembali kepada suami dia, dan dia mengakui akan kebaikan yang pernah dibuat oleh suaminya, maka barulah
dihalalkan baik, dibolehkan balik, ataupun pintu untuk dia buat ibadat itu dapat pahala selepas daripada dia bertaubat. Sebelum daripada tu tak dapat pahala. Tu. Naam, iya, tapi in kanat ala haqiqatiha, jikalau adalah ia perempuan tadi imra'atun ala haqiqatiha, ai kanat imra'atun kainatan. Tu. Jikalau adalah ia perempuan itu adalah ia ala haqiqatiha, dia cakap tu atas yang sebenarnya perempuan tadi. Betul-betul dia cakap, memang betul sungguh laki dia tak pernah buat baik. Memang betul sungguh tak pernah buat baik, langsung zalim sepanjang masa contohnya, dan dia berkata begitu, fala lauma alaiha, maka tidak sama sekali jenis maka tidak sama sekali ada jenis kecelaan ke atasnya, ke atas perempuan tadi. Lauma itu isim la linafil jinsi, alaiha ta'alluq bagi muta'allaq, khabar la mahdhuf taqdiruhu fala lauma thabitun alaiha, tidak ada kecelaan yang sabit padanya, ke atas perempuan tadi, maka dapat pahala jugalah. Sebab apa? Betul-betul berlaku, memang sungguh tok laki ni memang tak ada kebaikan, langsung zalim sepanjang masa contohnya. Maka tak apa kata begitu. Maka betul lah kalau kata gitu. Kalau betul tak apalah. Tu. Wa mithlul mar'ati, dan bermula umpama perempuan itu al-amatu, ialah hamba perempuan, al-qailatu, yang berkata-kata ia hamba perempuan tadi, li sayyidiha, ai ila sayyidiha, kepada sayyid penghulu hamba perempuan tu, zalika, akan demikian itu, ai zalikal mazkura. Tu. Okey. Tu zalika ai zalikal mazkura, akan demikian itu, demikian yang tersebut daripada kata dulu tu yang dikata ma raaitu minka khairan qattu, aku tak dapat lihat satu benda baik pun hang buat. Tu sama jugalah hukum dia macam hamba perempuan kepada sayyid dia. Kaza, begitulah, qalahu, telah berkata akan hadzal hukma, ataupun hadzal bahtha, akan demikian perbahasan tu, oleh fa'il al-Azizi, oleh al-Imam al-Azizi radhiyallahu ta'ala anhu. Habis. Rawahu ibn Adi telah meriwayatlah akan hadzal haditha, akan ini hadis, oleh fa'il Ibnu Adi wa Ibnu Asakir, dan Ibnu Asakir, an Aisyata, an ta'alluq mahdhuf hal, ay hala kauni Ibni Adiyin wa Ibni Asakir naqilani an Aisyata. Apa dia? Hala kauni Ibni Adiyin wa Ibni Asakir naqilani, hal keadaan Ibnu Adi dan Ibnu Asakir menukil ia oleh keduanya, tu an Aisyah, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qala Talhah, dan telah berkata ia oleh fa'il Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan meridai ia oleh Allah daripada keduanya, daripada Talhah dan Ubaidillah, dua-dua tu sahabat. Sami'tu, tu maqul qaul bagi qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar ia oleh aku Talhah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berkata, berfirman, bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, mana-mana perempuan, qalat, sifat imra'atin, yang telah berkata ia mana-mana perempuan itu, li zawjiha, bagi suaminya, li zawji imra'atin, bagi suaminya, suami perempuan tadi, kata apa dia? Maqul qaul bagi qalat, ma ra'aitu minka, tidak sama sekali melihat ia oleh aku daripada engkau, akan khairan maf'ulun bih, akan kebaikan, qattu, sama sekali, illa, melainkan cakap gitu tu, ayasahallahu ta'ala, memutus asalah ia akan perempuan oleh fa'il Allah
Ta'ala min rahmatihi, daripada rahmatnya, rahmat Allah, yaumal qiyamati, zaraf zaman, pada hari kiamat. Yaumal qiyamati ay fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Ini punca ataupun sebab akibat daripada seseorang perempuan isteri yang berkata kepada tu lelaki dia, hang ni tak ada kebaikan langsung. Maka balasan dia yang pertama tadi, hadis yang pertama tadi menunjukkan batal segala pahala-pahala yang dia buat ibadat sewaktu dia kata gitu, sebelum dia minta maaf, sebelum dia bertobat, sebelum dia mengiktiraf semula kebaikan suami dia. Kalau dah iktiraf, dah mengaku dah kebaikan dan mengaku salah dah, maka barulah kembali semula ibadat tersebut dikira sebagai pahala. Bukan yang kembali pahala tadi tu dah. Hak lepas dia buat tu, lepas dia bertaubat tu, dia buat ibadat, baru dikira pahala. Hak tadi tak kira langsung. Siapa suruh dia itu cakap gitu. Tu maknanya masa dia bercakap tu, lepas dia bercakap tu sampailah dia bertaubat, waktu antara taubat dengan bercakap tu tak dapat pahala langsung ibadat yang dilakukan waktu tersebut. Hanya dapat selepas dia bertaubat, setelah dia kembali, barulah kembali semula kiraan pahala tersebut. Terutama yang kedua ialah Allah Ta'ala akan memutus asalkan dia daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat, dengan makna pada hari kiamat tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi perempuan yang bercakap sedemikian. Wal'iyadu billah. Tu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jaga-jaga. Marah lagu mana pun jangan ada cakap lagu tu lah. Baik suami, baik isteri. Cuma hak ni bab isteri. Suami pun samalah, untuk mengekalkan keharmonian rumah tangga tak payah diungkit. Ni istilah bab ungkit lah jadi macam ni. Ni tak ungkit, ni bukan ungkit ni. Ni dia tak mengiktiraf kebaikan orang. Suami pun kena mengiktiraf kebaikan isteri tu. Tu. Mana habis-habis kurang tu waktu mengandung sakit perut, mengandung gila-gila anak kita tu, dia buat teruk lagu mana pun kita ingat hak tu. Susah kita nak kita nak buat lebih kurang dengan isteri. Sebab apa? Kita ingat kebaikan dia yang sangat dahsyat, iaitu melahirkan anak kita tu. Tu. Okey. Tidak dikira amalan kebaikan tu dikira daripada start kahwin. Start kahwin apa? Dikira daripada dia cakap tu lah. Yang dia bercakap tu sampai dia bertaubat semula. Ayyumam ra'atin, telah bersabda ia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin, mana-mana perempuan, sa'alat sifat imra'atin, mana-mana perempuan yang telah bertanya ia perempuan itu, zaujaha, akan suaminya perempuan itu, akan at-talaqa, maf'ulun bih kedua, zauja maf'ulun bih pertama, mudhafu ilaih. Tu. Okey. Minta. Mana-mana perempuan yang meminta ia oleh seorang perempuan tadi, akan suaminya perempuan tadi akan tolak. Ni masalah perempuan minta tolak pula. Jadi isteri yang salihah tidak segera minta tolak kalau tak ada sebab. Tak ada sebab, tak payahlah tolak. Tu. Orang yang nak sentiasa tolak ni ada masalah. Perempuan tu ada masalah. Tu sentiasa nak minta tolak. Bahkan kalau perempuan tu normal ataupun perempuan tu perempuan yang baik, dia susah nak minta tolak walaupun sepatutnya boleh tolak. Sepatutnya bolehlah tolak, tapi perempuan ni rasa kesian kadang-kadang. Tu. Rasa macam tak sampai hati. Tu baguslah tu. Tu. Tapi ada setengah perempuan, tak betul sikit tolak, tak betul sikit tolak. Tu masalah. Tu. Okay? Jadi tolak itu ada di tangan suami sahaja, bukan di tangan isteri. Tu. Isteri adanya, contoh adanya isteri itu fasah lain lah. Fasah tu pun boleh jadi kalau ada sebab-sebab tertentu yang kuat. Tu tak bagi nafkah, dia pun report ke hakim. Tu tak bagi nafkah lah. Lepas tu suami ada cacat yang mana dia kalau tak dapat hak tu menyebabkan dia mudarat. Itu. Tu tak apalah, tapi boleh tak? Tu boleh lah, tak ada masalah. Ni saya minta. Ni min ghairi ma ba'sin. Min ghairi ma ba'sin, yakni tanpa hajat. Minta tolak tanpa hajat. Tu minta tolak tanpa hajat, hukum dia haram. Tu okey. Minta tolak tanpa hajat, tanpa ada sebab yang munasabah, hukumnya haram. Bi ziyadati ma, dengan ditambahkan ai hala kauni al-hadithi, hal keadaan hadis itu makru'an dibacakan dia hadis itu bi ziyadati ma,
dengan ditambahkan ma, yakni ma baksin tu, dengan ditambahkan ma litakidi, bagi menguatkan, ai min ghairi syiddati hajatin. Ai ni tafsir bagi kata apa makna ghairi ma baksin, ai min ghairi syiddati hajatin ila zalika talaqi, daripada tidak bersangatan hajat kepada demikian talak. Dia minta tolak hal keadaan tak bersangatan hajat pun. Tak bersangatan hajat pun nak minta tolak. Jadi kita, orang yang mengaji ni, ialah kita sedaya upaya janganlah meruntuhkan rumah tangga sesuka hati. Kalau ada benda kecacatan, ada benda kekurangan, mesyuaratlah dan perbaikilah. Tak usah minta tolak lalu. Oh, hak ni hang tak boleh ni, tolak. Hak tak boleh. Hak tu kita di samping kita mengaji fiqh, kena salut tasawuf. Fiqh dalam bab munakahat dari sudut, salut juga salut munakahat tasawuf. Tasawuf dari sudut munakahat, supaya kita hidup dalam keadaan tenteram. Tidak hidup dalam keadaan selalu menghukum orang. Ada masalah, bincang. Bincang macam mana boleh selesaikan masalah ini. Jangan ada masalah, tolak. Ada masalah, tolak. Mampus dulu. Ada masalah, bincang. Ada masalah, bincang. Itu orang Muslim, orang Islam yang cerdik. Ada masalah, bincang. Masalah apa? Masalah sentiasa salah faham. Bincang lah. Siapa kita ni sentiasa salah faham? Sentiasa nak gaduh. Bincang elok-elok. Jangan lu gaduh depan anak-anak tu. Bila bergaduh depan anak-anak tu, anak-anak dah terbiasa, mental mereka mendengar mak opak gaduh tak bagus. Okay. Ada masalah apa lagi? Masalah kewangan, bincang lah. Teruk juga kewangan kita waktu Covid, contohlah. Bincang, menyelesaikan masalah. Bincang apa lagi? Apa nama tu? Kita ni dah bersama banyak kali dah, tapi tak pernah rasa kepuasan. Bincang. Bincang dari sudut mana, macam mana nak jadi sampai tahap memuaskan satu sama lain. Sebab bersenggama atau bersetubuh tu jama'a yujami'u jama'a saling. Bila saling tu, saling dapat belakang nikmat tu. Bukannya hanya laki ya, perempuan hanya alat dah. Sebab apa tak dapat ya? Bincang. Macam mana penyelesaiannya? Bincang. Kena berubat, berubat lah. Gitu. Ini tak ada masalah sikit baru masuk ya. Cerai aku lah. Tu tak cerdik lah kau. Okay. Habis, kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, wa qala Ibnu Ruslana, dan telah berkata ia oleh Ibnu Ruslana. Bukan Ruslan ni, sebab apa Ruslana? Sebab dia isim ala, lagi pula di belakang dia alif nun. Terjadinya dua ilat, jadilah isim mamnu' min sarf. Mana dia? Maqul qaul bi anta khafa, dengan sekira-kira bahawa takut ia oleh perempuan itu. Takut ya, bukan berlaku lagi, takut je baru. Dia minta tolak tu, takut je baru, belum jadi lagi. Mana? Takut alla tuqima hududallah, takut akan bahawa tidak mendirikan ia oleh perempuan tadi akan hukum-hukum, batasan-batasan Allah, fima pada barang yang yajibu, yang wajib ia barang alaiha alam ra'atin, atasnya, atas perempuan tu. Dia minta tolak sebab apa? Sebab takut dia tak dapat menunaikan kewajipan yang wajib atas dia. Takut je, bukan jadi sungguh. Takut. Ni kena elok. Dan kita orang perempuan kena usaha sehabis baik untuk kita menunaikan hak-hak kita yang wajib didapati oleh suami kita. Jangan duk rasa dia panggil apa? Low confidence. Tu. Dia biasa dia jadi low confidence. Tu. Ataupun low confidence lah, tak yakin. Tu. Confident tak ada. Tu. Boleh kedok ni. Tu, boleh kedok. Okey. Jangan. Min husni suhbati, mana yang wajib tu bayan. Min husni suhbati, daripada baik pergaulan. Baik pergaulan. Aku ni tak boleh lah. Takut aku ni tak boleh berlaku baik bila jumpa dia ni. Asyik nak tampak. Tu. Asyik nak tampak muka, jumpa nak tampak. Tak boleh langsung nak baik dalam suhbah. Kita suhbah dengan mak pak ada. Suhbah dengan para ulama ada. Suhbah dengan suami ialah lebih afdal. Perempuan tu pas kahwin
Lepas kahwin, sohbah dengan suami, sohbah dengan ulama. Mana lebih afdal? Tapi sohbah ulama, sohbah suami tok laki lagi afdal. Sebab apa? Sebab kalau tok laki tak bagi pi kat ulama tu, hal keadaan tok laki tu dah reti fardu ain boleh hajar dia, tak ada masalah. Dia boleh halang. Mana-mana besar suami. Okey. Tu. Wa jamilil usrati dan baik pergaulannya. Ni husnis suhbah, baik pergaulan dari sudut percakapan harian, dari sudut pergaulan harian. Kalau wajamil usrati ni lebih daripada pergaulan, yakni dalam kelambu. Tu okey. Berjimak julah. Okey. Tu. Likarahatiha. Kenapa dia rasa takut tu? Likarahatiha, kerana bencinya perempuan tadi. Lahu, baginya, lizauji, bagi suami dia rasa benci, takut-takut tak boleh nak tunaikan amanah ni, tak boleh nak tunaikan kewajipan ni. Tu dia pun minta tolak. Tu dia panggil tolak tak ada syiddatil hajah, bukan ada hajat sangat, takut-takut je sebab dia benci dengan suami. Dia takut-takut sebab benci dengan suami, takut dia tak dapat melaksanakan kewajipan, dia pun minta cerai. Jangan. Hak tu semua drama TV3 je lah. Aku tak boleh duduk dengan hang ni, aku benci sungguh lah, tolak aku lah. Tak boleh tu. Tu okey. Sebab dia tidak ada hajat yang bersangatan untuk tolak dia. Apa? Tolak sekadar benci dia. Bila benci, dia kena tanamkan cinta, kena ada penyelesaian. Okey. Sebab tu kita kata bila dah kahwin ni, reti cari penyelesaian dua orang ni. Bukan zaman bujang dah. Kalau zaman bujang tu, kalau tak mau tu kita boleh tolak. Tak mau. Tak apa. Tapi dah kahwin, dah sah akad nikah tu, bila dah ada benda yang tak puas hati, benda yang dibenci, benda yang tak elok, benda yang tak betul, kita kena cari solusi. Itulah hidup rumah tangga. Ini tidak, tak mau dah, benci aku, tolak aku, tolak saja. Dia ingat zaman bujang tu. Tu okey. Habis. Au bi ayyudarraha, atau dengan sekira bahawa, itu apa dia kata bi antakhafa. Dia minta tolak tu sebab apa? Dengan sekira-kira bahawa yudarraha, dengan sekira-kira bahawa memudaratlah ia oleh suami itu akan isteri tadi. Ni takut. Ni mudarat ni dengan makna mudarat, kita boleh tanggung kata mudarat dengan makna dia syok ataupun takut-takut bahawasanya suami buat mudarat ke atas dia. Bukan mudarat sungguh berlaku dah. Okey. Bukan mudarat sungguh berlaku dah. Bahkan kalau mudarat sungguh berlaku dah pun, kalau dia boleh pandai cari solusi, cari dia punya penyelesaian masalah, tak ada masalah. Try lah. Habis tak boleh dah, apa benda pun tak boleh dah, memang tak boleh dah aku dengan dia ni, barulah sekali kunci dia tolak. Jangan sikit masalah tolak, sikit masalah tolak. Tak ni. Asam garam dalam rumah tangga mesti ada masalah. Tak ada masalah tu bohong. Asam rumah tangga, asam rumah tangga ni mesti ada masalah. Itulah Allah Ta'ala letak masalah itu untuk kita belajar dengan masalah tersebut, bukan untuk kita bersenang lenang ataupun bukan untuk kita ambil cara mudah untuk kita lepas daripada masalah. Ada masalah kita hadap, bukan ada masalah kita lari. Itu tak tu. Ada masalah apa? Hadap dengan tenang. Hadap tu bil ilm, dengan ilmu. Sebab tu kena mengaji. Sebab tu sebelum kahwin kena ada alat lengkap, kena mengaji. Tu. Ada masalah apa? Masalah bini beletiak sungguh lah. Relax dah. Aku boleh i'rab kawan tu punya cakap apa dia tak. Tu mubtada, tu khabar, tu fa'il, tu fa'il. Tu. Tu contohlah. Okey. Ada masalah apa? Boleh selesai, tak ada masalah. Sebab tu kena ada persediaan yang lengkap untuk ilmu sebelum berkahwin. Ni nak kahwin saja ilmu tak ada. Tu weh. Orang lelaki nak kahwin ni, dia nak tanggung orang, nak tanggung anak dara orang. Kita naik kereta pancit seorang, kita boleh berani lagi.
Nak bawa boleh lah, kadang-kadang nak balik rumah ni sampailah dekat dah. Tapi bila bawa ni seorang lagi, takut-takut tak sampai je, terjunam masuk sungai dah. Kita sebelum kahwin fardu ain tak ada, ilmu tak ada, ilmu tentang perkahwinan tak ada, ilmu tentang macam-macam dalam perkahwinan tak ada. Nak tanggung orang masuk, sama-sama go lah. Fardu ain tak ada, isteri pun tak ada fardu ain, kita pula wajib ajar dia. Kita tak ada modal. Tu. Kita tak ada modal, kita tayar bocor, kita pun ambil dia masuk kat kita pun bawa dengan tayar bocor tu. Ceng. Jatuh ke tak? Jatuh. Nak tanggung diri sendiri fardu ain pun duk melelong kereta tu, duk melelong motor tu, buat apa tayar bocor. Nak tanggung dua orang tak, mana boleh. Tu faharamun, maka haram ia. Haram itu sambung pada matan ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun, maka haram ia. Tu yakni tafsir bagi haram, mamnu'un, dihalangkan dia. Tu dihalangkan dia. Tu depan tu raihatu tu naik fa'il bagi mamnu'. Alaiha, ke atasnya, ke atas perempuan, mamnu' apa dia? Raihatul jannati, akan bau syurga. Raihatu naik fa'il bagi mamnu'un. Takdir apa? Takdir isi wasah di situ supaya jadi raihatu, jadi maf'ul, jadi naik fa'il. Faharamun ay fa muharramun alaiha raihatul jannah. Kita takdir itulah. Okey, faharamun ay fa muharramun ay mamnu'un alaiha raihatul jannati. Takdir jadi isi wasah. Rawahul imamu, telah meriwayatlah ia akan hadal haditha oleh fa'il al-imamu. Siapa al-imamu? Badal Ahmadu, Ahmad, wa Abu Dawud, atah berkata al-imamu, wa Tirmidzi, wa atah berkata imamu, wa Ibnu Majah, atah berkata al-imamu, wa Ibnu Hibban, atah berkata al-imamu, wal Hakimu, atah berkata al-imamu. Itu semua riwayat pada banyak orang, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad, an Saubana ay hala kaunihim rawiyina, hal keadaan mereka itu, Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, rawiyina naqilina, meriwayat ia oleh mereka itu, menukil ia oleh mereka itu. Tu an Saubana, daripada Sauban. Tu siapa Sauban? Atiqi. Saubana mamnu' min saraf sebab dia isim alam, lagi pula ada alif nun di belakang. Siapa Sauban? Badal Atiqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh buat badal atau nak buat dia khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu huwa, bermula dia Sauban, Atiqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah hamba yang merdeka, yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya hamba Rasulullah, kemudian dibebaskan, dimerdekakan. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, telah berkata ia oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kita asalnya nak buat pukul 9 malam, tapi macam PKP ni ustaz tu nak buat kelas macam tiap-tiap hari ya, Syarqawi tu. Tapi tunggu pengumuman lah. Kalau tak ada pengumuman tu makna pukul 9 lah tu. Kalau ada pengumuman tu pukul 10 tu dah. Kalau tak ada pengumuman tu pukul 9 lah. Tak usah duk harap pengumuman, ada lah. Selagi kata tak ada pengumuman, tak ada lah tu. Kalau ada pengumuman tak ada, atau pengumuman ubah masa pukul 10, maka ubah pukul 10 lah, maka tak ada lah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.